Bagaimana nak jadi programmer yang terror? Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan segalanya, termasuk internet dan AI. Okey, beberapa hari lepas Apek cerita apa berlaku pada Apek selepas memeluk Islam. Lepas tu ada orang tanya pula bagaimana Apek jadi programmer walaupun meninggalkan sekolah. Ya. Dan pagi ini saya tergerak hati bila membaca kurikulum sekolah yang mau mengadakan subjek AI. Kerana sekarang dah zaman AI, mereka kata mungkin 2027 iaitu 3 tahun dari sekarang. Saya percaya itu dah terlalu lambat lah kerana AI tiba-tiba mendadak naik. Saya tetap dengan anjuran saya kepada mana-mana budak-budak yang saya terjumpa seluruh dunia, termasuk anak saya sendiri. Nasihat saya ialah untuk menguasai 1-2 bab yang asas yang ambil masa tak payah berhari-hari, sebenarnya berjam saja, iaitu SQL atau Structured Query Language. Jadi apa nak cerita lebih lanjut lah apa itu SQL dan kenapa SQL, dan juga apa yang anjurkan bagi perempuan misalnya, mungkin mereka tak kuat, bukan semua, ada yang kuat matematik, kita tak tahu kebolehan mereka sehingga kita menjalankan ujian IQ atau matematika atas mereka. Kita boleh Google untuk pattern recognition IQ test bagi budak-budak yang saya sentiasa jalankan. Kerana sebenarnya setiap otak itu genius. Keadaan sekeliling yang boleh menarik dia. Itu sebab kita sebagai mentor ini boleh menjanakan seorang itu jadi genius. Kalau kita terduduk dengan orang genius, kita boleh jadi genius. Itu asbab lah. Allah yang sebenarnya dah jadikan kita semua dengan sel neuron yang hebat-hebat. Okey, semua dah sedia maklum pengalaman Apek, latar belakang Apek berdekad-dekad, menjangkau 4 dekad. Daripada zaman komputer yang nenek moyang komputer masa tu skrin hijau, tak ada tertikus, tak ada internet, mainframe, program ikut input line, command line input, terminal satu baris ya. Tetapi itu asas. Bahasa yang pertama saya belajar menguasai ialah COBOL, iaitu Common Business Oriented Language. Di mana dia yang special COBOL itu ialah dia hampir dengan C, ya. C language ialah bahasa yang rapat dengan mesin. Saya was-was ni nak reject. Apek sudah jawab dalam TikTok dan sebagainya. Kalau saudara masih was-was, mana itu bisikan syaitan melekat dalam jiwa saudara. Saya tak ada was-was. Saya tak cucuk, saya tak daftar apa-apa. Saya bertapa saja kerana saya yakin dengan Allah. Ini keyakinan masing-masing lah. Ada orang tahap wali, ada orang tahap kuali. Apa nak buat? Jadi sekarang saya nak ajar tahap wali dalam bidang perkomputeran. Ya. Jangan type 2 kali bang. Itu namanya spam. Ya, nanti kena blok. Jadi untuk jadi wali, bukan kuali dalam bidang IT, disuruh kerajaan pendidikan anjurkan belajar AI itu. Saya nak rakamkan tak setuju, tapi nanti orang marah balik. Kita ni dalam alam internet banyak syaitan, banyak korin, banyak bisikan, banyak iblis. Baik kita anjurkan yang baik. Jadi suara malaikat. Jadi bila suara ini jatuh pada hati yang terbuka, dia dapat manfaat. Alhamdulillah. Pada hati-hati lain yang macam batu, tak dapat apa, tak apa. Okey. Tadi C language, dia banyak berbahasa komputer. Kita akan pergi sampai kepada AI. Okey, mula sekali bahasa komputer ialah binary maths, iaitu 0 dan 1.
Kosong ialah bila padam, satu ialah menyala. Kerana komputer mula-mula macam sempua. Pak. Itu sebab saya anjurkan budak yang tak ada komputer, tak ada internet, duduk dalam hutan, bawa sempua, lari masuk hutan. Dia kuasai sempua, datang jumpa saya. Saya akan bagi dia makan dan minum, pekerjaan round dunia. Sempua adalah komputer pertama dunia. Ya. Lepas tu orang guna elektrik, iaitu lampu kecil-kecil dulu. Siapa pernah hidup zaman gua dalam elektrik, televisyen dulu tu nak on, dulu saya lah on televisyen nak kena tunggu 15 minit baru panas kerana dia pakai lampu-lampu, bukan sekarang. You on terus ping. Macam ni ya. Dulu nak buat handphone ini zaman Tok Kadok, dia akan mengisi satu bilik, malah satu rumah ini dengan panas haba. Setiap itu lampu berkelip-kelip, padam kosong on satu. Kerana dengan komputer ini memang bodoh, dia tak ada otak dia hanya elektrik. Elektrik itu ialah kosong dan satu, menyala dan padam, menyala dan padam. Jadi untuk kira 2 ialah 1 kosong, untuk kira 3 ialah 1 1. Untuk kira 1 ialah 0 1 lah. 2 dia tak boleh 2 kerana dia tak ada jari lagi. Jari dia 1 aja. 0 1 0 1. On off. Jadi dia akan bina satu kod, register dulu. Sebelum algoritma, register dulu. Subscribe lah, register dulu 1 dan 0. Tetapi itu payahlah, takkan you nak type 1 0 1 0 1 0 1 0. Tapi itu cara komputer mula sekali. Dia mesti ada permulaan. Dia bukan jin bang. Jin pun ada foton, ada kuantum fiziknya. Tak nak anda kita boleh pergi ke hujung langit tanpa sekelip mata kerana foton itu tidak ada masa. Ikut teori relativity dan teori E equals m², dan teori kelajuan cahaya, kalau anda foton yang tidak ada jisim, kalau kamu tidak ada keberatan, kamu jadi nafs, kesedaran. Bukan roh, roh itu Allah, Roh Kudus. Kita tak ada roh, kita nafs. Ini masuk tasawuf kuantum fizik sikit, kita boleh mengalami sekelip mata saja. Jadi Allah berikan kita ilmu tentang elektrik. Elektrik itu nama saja. Adam diajar nama-nama sebuah perkara. Jadi anda nak jadi genius macam saya yang Allah berikan peluang, hanya memerhati saja. Siapa yang pandai memerhati, dia itu genius. Tapi jangan buka mulut lah, nanti orang kata, gila, mana sijil orang ni, mana dia dapat belajar semua ni. Itu sebab saya anjurkan jangan hantar anak ke sekolah. Saya dah jumpa ramai ibu bapa tak hantar anak ke sekolah, tapi mereka tak tahu apa nak ajar budak itu. Okey, jadi daripada assembler, daripada 1010 binary math tadi, dia jadi assembler language. Assembler language, dia cuba simpan data, tapi dia tak boleh panjang sangat. Kerana dah 1010, dia terpaksa buat satu translator atau interpreter atau compiler atau penterjemah. Iaitu dia nak simpan data, contoh dia bagi satu istilah simpan, STO. STO bermakna store, simpan. Simpan dekat store lah. So nak type S tu mesti ada satu binary lah. Mungkin 01011001. Itu S. T mungkin 1001110. Itu untuk T. O mungkin 01. Itu O. Lepas tu store apa? Kena store satu operan. Satu huruf lah. Katakan store A. Di mana? Kena D. Kena equal. Equal itu pula 111, macam tu. Lepas tu store A itu dalam register. Itu sebelum Rapizi boleh cakap pasal algoritma, dia kena belajar dengan APEC dulu, iaitu register. Siapa faham ini kan, boleh kira wali lah. Cepat saja jadi wali ni. Dia kena pergi usul tasawuf dalam sistem IT semua sampai AI adalah store. Adalah data, ya, store data. Jadi untuk menyimpan data itu equal 111, register dia mungkin A2 alamat. Itu alamat store di alamat. Itu asas, statement tadi itu asas dalam komputer. Store apa
di mana. Sebenarnya nama di mana. Mana dan nama. Okey. Senang saja. Mana dan nama. Selalu saya ajar orang, dia lupa mana dia simpan. Dan dia lupa dia simpan apa. Jadi selalu saya beritahu dia, ingat nama mana. Di mana kau? Apa nama kau? Itu asas jin komputer. Jadi itu bahasa assembler. Dia nak pergi lagi atas bahasa C. Bahasa C lah. Orang macam Elon Musk. Orang macam Linus Torvald. Orang yang mencipta Linux. Orang macam Mark Zuckerberg. Orang macam Bill Pago tak guna itu. Menguasai C. Apek tak menguasai C. Apek menguasai anak dirinya. COBOL. Dia seakan C. Okey. COBOL adalah C untuk bahasa perniagaan, bahasa kira wang, business language. Tapi dia sama, COBOL dan C, iaitu dia bercakap dengan assembler. Okey. Dia kata, dia tidak ada database. Dahulu zaman Apek dulu, Tok Kadok dulu, masa Kuali berterbangan dengan jin, mereka tak pakai kapal terbang lah. Mereka tak ada database. Database itu memang direct ke file, DBF, database file. Kita akan kira satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Mula di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana. Ya, jadi simpan direct ke hard disk. Kira direct ke memory. Bentuk register. Ini belum algoritma lagi. Dia ada 2. Register data tempat mana nama. Lepas tu algoritma. Itu if statement. Kalau ini begini. Kalau bukan ini, ini. Kalau nama celaka ni, ini begini. Itu macam lah. Sipu. Dulu masa study saya belajar C++ tapi jadi kita COBOL, kalau kita betul ilmu asas, kita tak akan lupa selamanya. Macam kita tak lupa berenang, kita tak lupa naik basikal. Itu ilmu asas. Yang awak lupa ni kerana awak belajar daripada jin yang tak betul. Macam AI ni, sekolah kata belajar AI sekarang, itu semua tak betul. Ya, awak kena belajar seperti mana Apek ajar kamu sekarang. Ya, belajar asas. Tengok, saya cerita tu tak sampai pun 15 minit. Kalau budak tu faham, jumpa saya. Saya bawa round dunia. Okay? Jadi, COBOL dan C itu, dia bercakap direct dengan database, cakap dengan memory. Apa-apa ni yang buat, dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Campur 100. 1, 2, 3, 4, rekod kedua. Campur 3, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 300. Dan 5, itu rekod ketiga. Nampak payah. Tetapi bila dia kuasai, dia akan faham segalanya. Bila kita faham nafs kita, diri kita, siapa Allah, siapa kita, faham suratu ikhlas, kita faham segalanya. Blockchain, kripto, bitcoin, quantum metal, saham, statistik, padu, semua kita faham. Kerana kita boleh hack kodnya dalam kepala kita, apa benda itu. Apa benda dia. Semua adalah bit and byte. Semua adalah 0 dan 1, 0 dan 1. Semua ada tempat, semua ada nama. Kita boleh cari. Dia mesti ada. Itu sebab jangan klik apa-apa. Ya. Jangan klik mana-mana. Bahaya. Bahaya. Panggil Apek. Apek boleh pegang elektrik. Kita, macam ayah saya juru elektrik. Ya, dia boleh pegang wire live. Kita tak boleh. Kita menghangus terus. Bapa saya boleh. Dia kebal. Kenapa apa? Kerana ilmu kebal. Jadi nak belajar ilmu kebal itu, sambung kita kepada COBOL. Selama 2 tahun saya buat COBOL. Saya sudah hafal dalam kepala otak saya ni. Dah hafal lah. Masuk dalam lah. Tak boleh tinggal ni. Kenapa saya faham asasnya? Ya, COBOL sudah lalui 40 tahun. Masih diguna di bank-bank. Jadi kalau saya buka balik, saya akan cari balik istilah asasnya. Pertama, deklarasi. Deklarasi ialah register. Lepas tu saya cari environment. Environment masih deklarasi. Lepas tu saya cari shortcutnya. /G, global change. /C saja saya boleh hack seluruh komputer program itu.
Ya, mungkin dia dah ubah, dia dah pakai database, dia pakai Microsoft Bill Pagar lah, Mark Zuckerberg lah. Tapi asasnya mesti sama. Macam kita pernah duduk gua. Kita tahu gua ada tempat, itu saja. Ada pintu, itu saja. Sekarang kita duduk apartmen, kondominium. Orang gua masih faham. Itu gua. Cuma dia tengok perkakasan tu, dia pelik sikit lah. Itu kena jumpa ilmu elektrik. Ilmu asasnya ilmu elektrik. Internet ni tak ada benda. Sebenarnya elektrik yang tersusun. Warna ini adalah ombak-ombak elektrik yang tersusun. Gelombang. Ya. Okey. So, bila dah faham COBOL itu, Apek sudah sedar bahawa sebenarnya dia bercakap dengan data. GIGO, garbage in, garbage out, garbage in. Itu sebab saya boleh faham MySejahtera. Bila dia tulis kat kertas, kita dah tahu dia dah patah hukum garbage in, garbage out. Bila dah patah hukum garbage in, garbage out, bermakna sistem itu sudah punah, sudah gagal, sudah batal. Bermakna MySejahtera ini MySejahtera. Ya? Bila tulis ada kertas saja, saya tak mau panjang cerita, berjam nak cerita ni. Bila input saja data, dia guna cara lain, masalah. Lepas tu datang padu. Pasal kita dah faham data. Data duduk di mana? Di belakang. Back end. Di back end. Jadi bila dia kata, single sign on, kelentong lah tu. Bagi orang pakar IT, 2 hari lepas saya diinterview di TV per TV, mereka kata menurut seorang pakar ini bernama Cina Apek Redon Un yang menyatakan padu ini ada masalah. Saya jawab balik kat dia, menurut semua pakar, kalau pakar IT mesti bersetuju dengan saya. Kau tak setuju, cuba lawan. Syekhul Akbar ni. Kita muktabar dalam bab IT. Kerana asas kita tak boleh di-challenge oleh mana-mana profesor. Walaupun saya pernah jadi profesor sendiri. Saya tidak ada PhD. Tapi saya tulis buku. Yang penting usul. Macam dalam agama. Yang penting usul. Bila kita faham usul. Sifu, kalau saya nak belajar dengan Sifu boleh ke? Sifu punya makam yang tinggi, lu tak boleh tahan. Lu kena angkat air 3 tahun naik, lu mesti tak mau punya lah. Ya. Ini saya sudah ajar lah, lu belajar lah sekarang. Free mah. Ya. Dengar 15 kali lah. Okey. Jadi COBOL itu dia bercakap dengan data. Data duduk di belakang. Back end, padu duduk di belakang. Itu penting. Jadi apa yang mereka buat ini semua di luar. Kita duduk dalam gua. Kita duduk dalam rumah. Itu dalam. Luar itu hanya cat saja. Macam kereta. Kereta Mercedes ke apa dia cat semua cantik. Kita tengok luar je. Kita tak tahu enjin dalam. Jadi kita pergi fokus enjin dalam. Ilmu ni mahal bang. Ilmu ni AI tak boleh lawan. Kita boleh lawan AI. Jadi data itu di belakang, di dalam. Di belakang, di dalam. Back end. Nak cari apa-apa maklumat tentang anda bila dah masuk dalam, siap. Sudah ada. Kita cuma look up saja, back to back. Look up, back to back. Orang guna bahasa API, RESTful dan sebagainya. JSON itu nothing. Itu dia tintang-tungtang itu semua pakai dia punya terbang sini. Itu tak ada guna punya. Kita pijak atas bumi bahawa data belakang. Dan SQL lah bahasa untuk capai data belakang. Mana-mana dalam dunia dia mesti pakai SQL. Mungkin dia pakai OQL, Object Oriented, Java, C++. Tapi dalamnya dia membungkus SQL. Macam sel membungkus DNA. Macam mana pun nak cakap dengan belakang SQL. SQL yang paling pantas, paling dekat, paling mudah, paling belakang. Paling asas. Dan paling bercakap dengan semua benda. Dia bahasa antara bahasa. SQL, Structured Query Language. Anda masuk komputer, anda Google SQL,
Aku mau belajar, I want to study, tutorial akan keluar oleh W3 School, tak kira mana. Akan dipaparkan segala untuk kamu tahu SQL dengan latihan, dengan ujian serta-merta. Berapa jam saja anda boleh pandai. Kalau dah pandai, jumpa saya tanya satu soalan. Kalau tak boleh jawab, lempang terus, pergi balik belajar. Soalan asas saja. Okey, itu SQL. Bila dah menguasai SQL, tapi ada satu jenis kaum yang tak faham, jangan risau, belajar Excel. Kerana Excel ini jadi khadam. Kerana bila awak tahu Excel, awak boleh masuk mana-mana pejabat. Kalau awak pandai Excel sekarang, saya terus ambil projek di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di mana-mana dalam dunia lah. Ya. Kerana Excel ini, dia dalam tu ada fahaman tentang SQL. Walaupun tak nampak macam kereta lah. Kita masuk kereta, kita tak tahu enjin, tapi kita tahu start. Tahu start itu Excel lah. Tahu bawa Grab, itu Excel lah. Daripada bawah itu, awak boleh menyusup masuk alam enjin, alam perkeretaan, alam perkomputeran, alam SQL. So, SQL dan Excel adalah tajuk-tajuk asas yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar-pelajar kita. Jangan beratkan mereka. Bahasa Inggeris, bahasa matematik, sedikit fizik, kalau tidak dia percaya bumi lepeh, dan bahasa SQL dan Excel. Itu asas lah. Macam bahasa Inggeris, grammar. Sekarang kita tak belajar grammar. Itu pasal lintang pukang kita punya bahasa. Apa belajar grammar? Macam dulu saya belajar Islam, belajar tajwid lah ya. Bukan tajwid itu cuma HTML saja. Kita belajar bahasa Arab sikit, bahasa harf itu sinteks. Macam itulah lebih kurang. Bila dah kuasai SQL dan Excel, atau mana-mana, pergi bekerja, pergi terbang. Dia berapa flying hours anda? Seorang juru terbang, pilot, diukur dengan flying hours ni. Oh, berapa flying hours? 1,000 hours. Oh, tak cukup terror. 10,000 hours. Oh, itu bagus. Macam apik lah. Tak terkira berapa ribu jam terbang dalam alam kod. Ya, jadi bila kamu mesti masuk pejabat komputer, masuk sistem projek komputer, kamu belajar di universiti, kamu tak masuk. Anak saya keluarkan dia usia 15, terus dia masuk alam bapaknya, alam komputer. Tak payah pergi kelas. Dia pergi kelas macam duduk di tanah. Dia join masuk company macam dia duduk di langit, duduk di udara. Anda kena duduk di udara seberapa lama boleh. Pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman, kesilapan. Dan universiti dia tidak ada kesilapan. Awak tak boleh buat silap. Itu silap. Pelajaran yang pertama ialah buat kesilapan. Banyak kesilapan. Dorongan untuk anda memikirkan penyelesaian ialah kena berpijat. Kena bug. Jumpa bug aja problem, berucaplah Alhamdulillah. Ini saya ajar murid lah. Itu sebab awak tak boleh ikut saya. Saya punya ilmu tinggi sangat. Kewalian saya dalam bab IT cyber terlalu melangit. Orang tak faham. Banyak murid saya kata cerita ini, dia pergi cerita benda lain. Saya tunjukkan benda tu, dia pergi cerita benda lain. Atau dia diam, tak boleh cerita. Macam kena hijab. Itu masalah orang kita. Komunikasi problem elak. Tak tahu cakap. Senang melatah. Senang di-trigger. Itu masalah orang kita. Suka menyalahkan orang lain. Tak tengok pada diri sendiri, begitu di bawah. Begitu berpecah. Begitu tak mencapai apa-apa. Dengki pula kat orang. Tak apa. Saya faham sebenarnya, saya melalui semua. Saya bukan dari keluarga Cina yang kaya. Bapa saya tentera unit semboyan. Porak-peranda keluarga saya itu menimbulkan banyak bab dalam hidup saya. Dan saya terfikir dan saya menyelesaikan dia. Dan saya, Alhamdulillah, Allah berikan apa yang kita doakan. Saudara kena doa. Itu penting. Saya pernah doa. Tuhanku, bagilah aku menguasai ilmu batin tasawuf Jawa ni. Allah bagi. Allah bagi lebih dari itu. Sebenarnya Allah tak bagi saya menguasai bahasa tu. Allah bagi saya faham usulnya, tasawufnya. Fiqah tak apa. Fiqah kita Google aja. Fiqah kita pergi panggil Ustaz Azhar Idrus. Tapi tasawuf ni yang payah. Okey?
Okey, apa lagi nak tanya? Tak ada So itulah rumusannya. Tak payah bagi banyak-banyak, nanti pening. Penting bagi budak itu komputer main Excel atau SQL. Tapi baik SQL. Pelan-pelan. Kalau kerja sekolah terlalu berat, keluarkan dia dari sekolah. Unschooling. Anda takkan menyesal. Kalau lepas tahun, anda menyesal bagi anak tu kat saya. Jadi kan anak angkat saya tak sampai 6 bulan. Tapi gaji dia bagi separuh kat saya. Sehingga dia usia 21 tahun. Kaya saya. Kerana budak itu dia genius bang. Semua anak kita genius. Kalau tak percaya, cuba bagi dia iPhone. Tak payah bagi, dia cari sendiri. Dia hack iPhone tu. Saya dah buktikan. Saya dah tunjuk round dunia. Budak-budak, kalau nak tahu macam mana masuk wifi, tanya budak. Jangan tanya orang dewasa, dia pun tak ingat. Okay. Budak ini ada photographic memory. So SQL, wahai Menteri Pendidikan, wahai KPM, wahai sekolah-sekolah, wahai cikgu-cikgu, ini cakap seorang pakar lah yang antara terhandal dalam dunia. Boleh Google nama saya. Dan saya pernah dibayar $1,000 sehari. Sehari itu sajalah. Saya round dunia 41 negara. Tahun lepas saya di Hong Kong, China 3-4 bulan. Jadi tahun ni harap kembali ke Vietnam. Okey, dan ke Eropah dan seterusnya ke Amerika Syarikat untuk menonton Donald Trump. Mesti dia kena hack. Tapi tak apalah. Itulah dunia. Kita mesti mobile. Jadi bila kita hidup bebas dari sistem, tidak ada gantung, tidak perlu berdaftar, tidak perlu hidup subsidi. Yang timbul masalah padu ni kerana kita makan gaji, takut pencen tak ada. Memang pencen dah tak ada. Table SP nak keluarkan. Macam-macam lah masalah kita kerana kita terlalu bergantung. Kita tidak dapat pendapatan tinggi, tidak ada mobility. Ada yang belajar universiti tinggi-tinggi pun tak mobile. Dia kena makan gaji semua hidup sampai mampus, sampai lingkup. Dia tak bebas. Hidup dia berhutang dengan riba. Dia tidak ada aset. Jadi kalau anda tak ada aset, bermula dengan aset ilmu. Aset ilmu bermula dengan SQL. Sekian saja. Allah Rabbi zidni ilman. Allah Tuhanku tambahkan ilmu padaku. Innallah sami'ul alim. Sungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang kita tak tahu. Apa yang kita tahu semuanya daripada dia dengan rahmat, berkat, izin dia. Kepada dia kita semua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tawakal minkum tabaraka karim.